Antara benda yang paling frust bila mana kita buat pemasaran berbayar, kita dah habiskan banyak duit, banyak PM masuk, puluh-puluh, ratus-ratus PM masuk, tapi nak close tu susah sangat. Ini apa yang saya hadapi masa tahun 2013, 2014, masa baru-baru buat bisnes. Tapi Alhamdulillah, semua dah selesai. Jadi kalau anda nak tahu macam mana step by step, cara yang betul untuk anda close sale, anda kena tengok video ni sampai habis. Hai, saya Amin Kamarudin daripada channel Business Ultimate. Dalam channel ni, saya bantu untuk fahamkan anda tentang selok-belok perniagaan, bisnes part-time ataupun bisnes full-time, yang mana Alhamdulillah saya menjana jualan 6 angka sebulan daripada rumah dengan modal yang fleksibel tetapi income yang long term. Jadi kalau anda first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Tapi sebelum saya nak kongsi tentang step yang betul macam mana anda nak close sale, saya nak share yang ada ebook di bawah yang anda boleh dapatkan. Tajuk ebook ni ialah cara close 100 ke 150 orang pelanggan dalam masa 1 bulan menggunakan teknik pukau sale. Okey, anda boleh dapatkan dengan harga yang paling jimat, yang mana dalam ebook ini ada lebih 27 teknik macam mana anda nak handle bila mana orang bagi respon dalam bentuk rejection kepada anda. Okey, jom kita mula. Yang pertama ialah first sekali bila anda dapat PM daripada bakal prospek anda kena relax dulu. Kena relax. So apa yang anda kena buat untuk relaxkan diri anda dan untuk relaxkan anda punya bakal pelanggan. Sebab dua-dua gemuruh. Kita dapat PM, oh excitednya. Lepas tu banyak dalam kepala ni kita fikir, kita boleh close tak? Dia ni mampu ke tak? Harga aku mahal ke? Murah ke tak? Boleh tak kita selesaikan masalah dia? Dia ni ada duit ke tak ada duit? Jadi banyak benda yang kita fikir. Jadi untuk kita redakan di dua-dua pihak ialah first ialah kita berkenalan dulu dengan dia. Tanya dia nama dia apa? Tanya dia duduk mana? Tanya dia tentang keadaan dia. Jadi first saya nak share tentang tanya dulu tentang dia. Sebab bila kita faham tentang dia, kita tahu dia ni orang tua ke, orang yang sebaya dengan kita, ataupun orang yang lebih rendah daripada kita. Sebab bahasa bila kita berinteraksi dengan mak ayah lain, dengan pakcik-makcik, dengan orang yang sama umur lain, cara kita panggil pun tak sama. Jadi kalau anda nak address, nak panggil dia dengan betul, nak bagi the best layanan kepada dia, anda kena tahu berapa umur dia dan kena tahu nama dia. Sebab mudah kita nak panggil akak ke, encik ke, abang ke, pakcik ke, adik ke, ataupun kita nak panggil nama dia terus. Yang pertama. Yang kedua, apa yang anda kena buat? Anda kena tanya berkaitan tentang masalah yang dia hadapi. Saya tak pasti anda jual servis ataupun produk, tapi orang ada masalah, sebab tu orang reach ataupun hubungi anda. Jadi anda tak boleh terus jump bagi produk ni, terus nak bagi servis ni. Anda belum tahu keadaan sebenar. Satu masalah dia ada banyak perspektif. Contoh orang nak kurus. Bukan semua orang nak kurus saja-saja. Ada orang nak kurus sebab lepas bersalin. Ada orang nak kurus sebab tak pergi travel. Ada orang nak kurus sebab dia nak kahwin. Ada orang nak kurus sebab dia ada masalah kesihatan. Kurus baru masalah diselesai. Jadi ada banyak perspektif masalah. Jadi kalau kita nak letakkan penyelesaian kita tu di tempat yang betul, pada angle yang betul, jadi anda mesti tanya dia masalah. Contoh, saya jual produk-produk jenis kesihatan. Saya nak tanya, macam mana keadaan dia sekarang? Apa produk yang dia dimakan? Apa yang dia rasa sekarang? Orang yang ada satu masalah, dia tak ada satu rasa tau. Dia ada banyak jenis rasa. So, jadi dalam banyak-banyak jenis rasa, ada rasa-rasa yang dia tak boleh tahan. Contoh orang yang kata ada demam. Apa yang masalah paling teruk dia? Mungkin dia pening-pening, mungkin sakit kepala. Itu yang serius lain. Yang lain tak ada tu sangat. Lenguh-lenguh tu dia boleh tahan. Itu contoh yang saya nak bagi tahu pada anda. Jadi anda kena kenal keadaan dia dan kena tahu apa yang mungkin dia dah cuba. Jadi kita boleh tanya, dah cuba yang tu, so apa kesan dia? Tak jadi. So jadi kita boleh come up dengan solution yang betul dan tepat, kena dengan keadaan dia. Okey, faham Okay, lepas kita faham tentang keadaan dia, kita akan bagi solution. Kita nak bagi penyelesaian kepada dia. So, style saya akan minta izin. So, saya nak bagi solution okey. Ataupun dia ada nak tanya-tanya lagi kan. So, lepas tu, kita bagi solution. Bila kita bagi solution, kita kena bagi solution dalam beberapa bentuk. Sebab apa? Sebab manusia ni ada beberapa jenis. Ada orang yang suka teks. Dia faham sesuatu melalui bacaan, dia baca teks. Ada orang, dia visual. Dia kena tengok gambar ataupun dia tengok video. Ada orang jenis kinestetik. Dia kena feel benda tu. Dia kena feel, bukan kena pegang kat tangan, tak. Dia kena feel perasaan dia, keadaan tu. Ada orang jenis macam tu. So, jadi apa yang saya cadangkan, bila anda nak close it, anda bagi gambar. Dalam penerangan anda tu, anda bagi teks. Dan kalau boleh, anda bagi video.
Kalau boleh anda bagi video. Jadi kalau dia bukan orang yang teks, dia tak baca tu, dia akan tengok gambar, dia akan tengok video. Kadang gambar ni terlalu statik kan, dia tak boleh nak cerita apa banyak benda. Macam saya banyak bagi video. Boleh bagi video, orang faham macam mana benda tu berfungsi, macam mana benda ni boleh selesaikan masalah dia. Itu cara dia. Kemudian apa yang anda boleh slot in ialah orang nak tahu jadi ke tak jadi. So anda boleh tambah testimoni. Testimoni dalam bentuk video ataupun testimoni dalam bentuk gambar lah. Terpulanglah pada anda apa yang anda ada. Lepas anda share tentang cara produk tu nak selesaikan masalah mereka, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh tanya dia lah, daripada penerangan anda tu ada tak dia nak tanya apa-apa. So jangan takut jangan takut bila mana orang bertanya. Saya sangat suka orang tanya, sebab itu menjadi satu bahan untuk kita baiki kita punya cara kita nak berkongsi kepada kita punya bakal pelanggan. Sebab daripada pertanyaan tu, kalau kita rasa benda tu penting, okay, next pelanggan yang datang kita akan letakkan maklumat tu siap-siap ke dalam kita punya penerangan tu. Biasanya tak ada soalan lah. Macam saya kalau produk kesihatan, dia akan tanya ada bentuk pil ke, ada kena makan semua ke. Jadi jawablah mengikut keadaan dia. Jangan jawab mengikut keadaan anda. Kata kita ni nak jual banyak produk, dia tu mungkin tak mampu, jadi kita kena jawab dalam bentuk yang sesuai untuk semua orang. Kemudian lepas kita jawab tu, baru kita bagi harga. Dalam bab harga ni, saya suka untuk share pada anda ialah jangan bagi harga di peringkat awal bila orang PM. Saya jumpa ramai, saya train ramai ejen yang kita dah bagi step by step, tetapi dia takut orang tu kalau kita tak bagi harga, orang tu lari. Tak, bukan macam tu. Orang tu tak faham harga yang kita bagi selagi dia tak faham apa fungsi produk. Jadi penting sangat untuk you follow step by step yang saya kongsikan ni, supaya pelanggan tu dia tak rasa mahalnya. Ada orang ingat 100 mahal, ada orang ingat 300 mahal, ada orang ingat 50 mahal. Tapi sebab apa dia rasa macam tu? Sebab dia tak faham apa fungsi produk yang anda jual ataupun servis yang anda jual. So harga ni kena bagi dalam bentuk yang senang untuk mereka pilih. Antara mazhab saya ialah kita bagi harga dalam beberapa pilihan. Kalau anda jual lebih pada satu produk lah, bagi dalam beberapa pilihan supaya mereka senang nak pilih mengikut tahap masing-masing. Dia ada setengah orang, dia tak ada duit sangat, jadi dia nak cuba, dia tak berani nak cuba banyak-banyak. So dia akan ambil yang package paling murah. Kalau mereka ni memang tak ada hal lah banyak-banyak pun, duit banyak, dia boleh ambil yang paling mahal. Ada orang yang ada duit tapi dia tak nak try, dia tak nak buat bazir-bazir, takut tak jadi. So mereka akan ambil package yang sederhana dulu. Jadi boleh bagi beberapa package pilihan supaya mereka mudah untuk mereka pilih. Sebab manusia kita pun suka pilihan. Kenapa kita pergi dekat hypermarket, supermarket, berbanding kita pergi kedai runcit? Kedai runcit mungkin beli 1-2 barang, pergilah tepi rumah, betul tak? Tapi kalau saya nak beli banyak-banyak, dekat kedai runcit pun ada juga banyak barang, tapi kita tak pergi. Sebab apa? Sebab dekat hypermarket, supermarket ada banyak pilihan. Manusia suka banyak pilihan. Pelanggan anda pun suka banyak pilihan. Jadi sebelum masuk ke last step, nak dapatkan e-book close 100 ke 150 pelanggan sebulan dengan teknik Pukau Save, boleh klik link di bawah. Okey, lepas anda berikan harga, anda tanya pada dia mana yang sesuai. Mana daripada pilihan-pilihan harga yang anda bagi tu, mana satu yang sesuai. Kalau dia cakap sesuai, terus bagi info macam mana dia nak bayar. Sama ada link payment ataupun anda nak bagi nombor akaun, terpulanglah. Itu adalah step-step close sale yang betul. Dan ramai orang dia biasa jual produk yang murah-murah, yang RM5, RM10, mungkin tak perlu dah. Kalau RM5, RM10 tak perlulah step-step ni kan. Tapi kalau anda jual produk yang agak tinggi, macam saya jual harga dalam di antara 200 hingga 1,500. Jadi sangat penting untuk pelanggan faham apa fungsi produk dan yakin dengan kita. Cara kita handle close sale tu sangat penting untuk kita memberi keyakinan kepada dia yang kita adalah penjual yang betul. Okey, jadi itu saja untuk topik cara close sale yang betul. Anda boleh dapatkan e-book close sale dekat bawah, dan jangan lupa tonton video saya yang akan datang. Kalau video ni menarik, saya nak minta anda sharekan link ini kepada kawan-kawan anda. Itu saja. Bye.